Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat bertemu kembali di dalam siri video Fahami Al-Quran dan Salat dengan Mudah. Hari ini kita akan teruskan pelajaran 7A, iaitu bagaimana untuk kita belajar, apa cara-caranya. Nama saya Dr. Muhammad Ibrahim dan daripada Akademi Darul Quran. Dalam pelajaran ini, selain daripada belajar bagaimana untuk kita hendak belajar dan doa-doa yang berkenaan, kita juga akan mempelajari di dalam tata bahasa hadza, haulai, zalika, ulaika. Ini kita akan pelajari, dan dalam tips pembelajaran kita akan belajar berapa banyak mana yang kita dapat ingat. Nah, dalam pelajaran ini kita akan pelajari sebanyak 8 perkataan baru yang disebut dalam Al-Quran sebanyak hampir 1596 kali. Di akhir pembelajaran ini, kita akan mempelajari 49 perkataan yang disebut dalam Al-Quran hampir 24,500 kali. Dan kita boleh lihat bahawa meter kita sudah naik ke 24,490 untuk menghampiri 78,000. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sesi lepas kita telah mempelajari bahawa Al-Quran itu adalah mudah untuk difahami, dan mana Allah Ta'ala telah menyatakan walaqad a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walaqad yassarnal qur'ana lizikri. Dan maksudnya, dan sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk difahami dan diingati. Dan kita juga tahu bahawa bukan saja dia ni mudah, tetapi juga Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, iaitu yang terbaik di antara kamu adalah ataupun dialah yang satu yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Bukan apa yang kita lakukan sekarang untuk mencari kerja, cari nafkah, memberi anak isteri makan dan seterusnya. Itu semua memang mendatangkan pahala. Tetapi lebih daripada itu, mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Macamlah sahabat-sahabat Rasulullah SAW, mereka semua mempunyai kerja masing-masing, tetapi mereka juga mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Perkara yang paling penting adalah niat kita. Apabila kita lakukan sesuatu adalah niat. Innamal a'malu bin niat. Ini semua dalam sesi yang lepas. Apa saja tindakan kita hanyalah bergantung kepada niat. Innamal a'malu bin niat. Bagaimana mempelajari Al-Quran? Ini kita nak mengetahuinya. Meminta ilmu daripada Allah. Surat Taha ayat 114, iaitu Rasulullah SAW diajar untuk membaca ini, iaitu Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman, yang bermaksud, wahai Tuhanku. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita meminta ilmu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi zidni ilman, wahai Tuhanku, tingkatkanlah aku dalam pengetahuan. Ini kita harus baca berkali-kali, terutamanya apabila kita hendak memahami sesuatu.
dengan baik. Rabbi, wahai Tuhanku, yang menjaga kita semua dan membantu tumbesaran kita. Rabbi, bukan saja setakat Tuhan saja, tetapi Dia menjaga kita semua dan membantu tumbesaran kita. Setiap sel daripada jutaan sel yang ada pada kita adalah di bawah jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Zidni, zid tingkatkan, ni aku. Zidni tingkatkan aku, ilman dalam pengetahuan. Ain lam mim, ilmu ataupun ilman, ya. Mesej dari sini ialah Rabbi zidni ilmani. Allah ajarkan doa ini kepada Nabi SAW, khususnya bagi hafazan dan pembelajaran Al-Quran. Dari itu, kita perlu menggunakan doa ini berkali-kali dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping dengan berdoa, kita perlu meluangkan masa untuk cuba memahami Al-Quran. Jika seseorang pelajar meminta Allah kejayaan dalam setiap solatnya, tetapi tidak pergi ke sekolah atau membuka buku ataupun membaca dan buku untuk belajar, adakah dia ikhlas? Tentu tidak. Jika kita hanya berdoa untuk pengetahuan tapi tidak berusaha, maka kita hanya mempermainkan doa ini. Jadi kita pun tidak ikhlas, melainkan kita bersungguh-sungguh untuk belajar Al-Quran. Jadi mesej dari sini ialah mengapa perlu menimba ilmu untuk amalan individu dan di peringkat kolektif pula untuk menyebarkan, mohonlah kepada Allah untuk membantu kita mempelajari, memahami, mengamalkan dan menyebarkan Al-Quran. Bagaimana anda perlu berdoa seperti orang yang lapar, ya, selama beberapa hari tidak makan. Jadi pesakit jantung juga yang akan menjalani pembedahan jantung terbuka keesokan harinya, ataupun pembedahan jantung terbuka keesokan harinya. Adakah dia meminta Allah hanya sekali, atau adakah dia meminta tanpa perasaan? Tentu tidak. Mintalah Allah untuk hilangkan dahaga kita kepada ilmu pengetahuan dan untuk mengubati diri dari penyakit kejahilan. Buku yang paling penting tentu tentang ilmu adalah Al-Quran, dan jika kita tidak menyedarinya, kita akan menjadi orang yang sangat rugi. Praktis Rabbi zidni ilman, iaitu wahai Tuhanku, Rabbi zidni, tingkatkan aku, ilman, dalam pengetahuan. Gunakan semua sumber yang ada, bermula dengan mata pena. Dalam suratul Alaq ayat keempat, Allah menyatakan, firman Allah, Allazi allama bil qalam. Dia diajar dengan kolam atau dengan pen. Ya, Allazi allama bil qalam. Jadi tuan-tuan, dan ini berlaku di dalam Al-Quran sebanyak 304 kali. Maknanya Allazi, yang satu iaitu dia, ya, Allazi allama bil qalam. Allazi, dan kalau mereka, allazina, yang ini mufrad, yang ini jamak. Allazi bagi dia dan allazina bagi mereka. Ya, allama bil qalam, dengan pen. Belajar ta'allama, dan kita mengajar allama. Jadi kita tengok di sini, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Diberi tumpuan kepada ta'allama, iaitu dalam belajar, dan selepas itu barulah kita 'allamahu, iaitu mengajarnya. Ya, jadi allazi 'allama, diajar, bil qalam, dengan pen.
Mesej dari sini ialah capai pen segera. Anda sudah menulis jutaan perkataan dengan tangan anda atau dengan sekarang ni dengan komputer. Ya, sekarang gunakanlah untuk belajar bahasa Arab dan jadikan ia satu tabiat. Gunakan pen dan buku nota untuk merekodkan apa yang anda pelajari. Khaskan satu buku, ya, nota, simpan rekod tentang apa yang telah anda belajar. Mesej juga dari Allazi allama bil qalam, buatlah satu ikrar kepada diri sendiri hari ini bahawa anda akan memperuntukkan sekurang-kurangnya 5 hingga 10 minit untuk menulis makna dan bentuk tata bahasa perkataan-perkataan baru. Jangan lakukannya dengan bermalasan tetapi dengan semangat yang kental, sepenuh hati, ketaatan dan keikhlasan. Jika ada apa-apa pengetahuan yang ummah zaman sekarang kurang adalah pengetahuan tentang Al-Quran. Ya, perkataan pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah Iqra ataupun bacalah, belajarlah. Ada ulama yang mengatakan kajilah. Ya. Jadi kita praktis dengan penuh imajinasi, doa dan nilai. Allazi allama bil qalam. Yang satu iaitu dia diajar dengan qalam, dengan pen. Ayyukum ahsanu amalan. Ayyukum ahsanu amalan. Yang mana dari anda yang lebih baik dalam amalannya. Ayyukum ahsanu amalan. Siapa ataupun yang mana dari anda yang lebih baik dalam amalannya. Yang mana satu ayyukum, yang mana dari anda. Yang mana dari anda. Kum. Ahsanu, yang lebih baik dalam amalannya. Ya. Kita tengok dari segi corak perkataan tadi. Kalau kabir bermakna besar. Akbar bermakna lebih besar. Saghir bermakna kecil. Asghir bermakna lebih kecil. Ataupun hasan bermakna baik. Ahsan bermakna lebih baik. Jadi di sini ahsanu amalan, yang mana dari anda yang lebih baik dalam amalannya. Amal ialah sekali lagi mufrad. A'mal ialah jamak. Ya. Jadi innamal a'malu maknanya amal-amal kita, amalannya. Amal-amal kita, bukan satu amal. Satu amal, amal. Kalau banyak sudah jadi a'mal. Ya, mesej dari sini ialah Allah ciptakan kita untuk melihat siapakah yang lebih baik. Lebih baik dalam berdoa, lebih baik di rumah, lebih baik di pejabat, lebih baik dalam melakukan amal bersarangan seperti solat, puasa, zikir, lebih baik dalam kerja sosial seperti membantu orang lain, melakukan dakwah, menyebarkan kebaikan dan melarang daripada kejahatan. Allah melihat kita. Siapakah yang lebih baik dalam pembelajaran Al-Quran di kelas ini umpamanya? Ya, hanya kerana Allah, cubalah untuk menjadi lebih baik daripada yang lain. Jadi kita haruslah berlumba atau compete satu sama lain. Jadi kita bacakan ini, gunakan imajinasi, rasa, doa dan nilai. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Ini Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi firman dalam Al-Quran. Jadi kita haruslah bersaing untuk Allah. Syaitan sedang terbakar dalam kemarahan. Mengapa? Kerana kerana anda telah mengambil langkah pertama ke arah pembelajaran Al-Quran. Dia akan cuba sehabis daya untuk menghentikan anda.
Syaitan adalah sangat berpengalaman, tetapi anda menikmati sokongan dan pertolongan daripada Allah. Syaitan sudah bersedia, malaikat juga yang ada dua dengan kita sudah bersedia, pena mereka juga bersedia untuk mencatatkan perlakuan anda. Adakah anda sendiri sudah bersedia? Berulang kali kita membaca, Rabbi zidni ilman. Wahai Tuhanku, tambahilah ilmuku. Tambahilah aku ilmu. Ya, allazi 'allama bil qalam. Dia yang mengajarkan kita dengan qalam, dengan pen. Ya. Dan bersainglah kita untuk Allah. Ayyukum ahsanu amalan. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya? Sekian untuk pelajaran 7A ni. Ya, yang ini merupakan business card saya. Kalau tuan-tuan ingin berhubungkan dengan saya di dalam Akademi Quran ataupun Akademi Darul Quran ataupun sekian tuan-tuan, kita bertemu lagi di dalam pelajaran 7B. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.